Macam mana saya nak ingat Quran, Ustaz? Tidak ada cara lain. Saya kata melainkan banyak sembahyang sunat. Dia kita berdiri satu malam 2 rakaat, 1 rakaat hafalkan 5 juzuk. Kalau larat 2 rakaat, rakaatnya kedua lagi 5 juzuk, bawa dalam sembahyang je. 2 rakaat 5 juzuk, 10 juzuk. Rasulullah buat, tuan-tuan. Kalau mampu. Tak macam saya, Ustaz, boleh Ustaz buat 1 rakaat 2 juzuk, Ustaz. Dah tak ingat macam mana nak buat. Tak pernah hafal pun. Selak Quran lah, Ustaz. Oh, yang tu pula boleh kalau selak-selak, tak payahlah. Baca qul huwallah sudah 8 kali. Kamu tak hafal buat macam mana? Larat nak selak 2 juzuk tu, buatnya kipas angin tiup. Dah, kan masalah pula. Baik, jadi benda tu kena diamalkan dengan selalu. Bila selalu, insya-Allah dia ingat Quran. Bersalahan ulama yang dahulu, sekalian perkara itu berada di dalam dada, sebab cukup amalannya setakat dia belajar dan dia amalkan. Macam guru-guru sekarang, banyak yang balik daripada universiti luar negeri atau universiti tempatan. Bukan kata tidak ada ilmu, ada, tapi sebab mereka tak mau mengajar. Banyak pensyarah-pensyarah tak mau mengajar. Dia balik universiti, dia balik rumah, duduk di rumah bersama keluarga, tengok televisen, tengok sehati berdansa. Jadi ilmu dia tak mengajar, jadi tak berkembang. Kalaulah mereka tu yang banyak ilmu, yang tiap-tiap tahun duduk balik berapa ribu orang tu, tuan-tuan, berapa banyaklah ulama seluruh Malaysia ni. Tapi yang kita banyak jumpa, mereka ni tak terbit di tengah masyarakat, tak keluar menghadap masyarakat. Yang menghadap ni ustaz-ustaz biasa menghadap. Bila ustaz-ustaz ni duk mengajar orang, kadang-kadang bunyi komplain, ustaz tu bukan balik Mesir, ustaz tu bukan balik Timur Tengah, ustaz tu bukan balik daripada Madinah. Tapi ustaz ni lah yang mengembangkan Islam pada orang. Patut ustaz-ustaz yang lekeh-lekeh ni, inilah yang dihormati, yang diberikan sanjungan, ucapan tahniah, kerana mereka ni lah yang bergerak. Tapi bila mereka ni bergerak, kadang-kadang hak balik Timur Tengah ni akan peleceh. Dia mengaji Mesir kah? Dia ni kah? Syria kah? Jordan kah? Walaupun dia bukan Jordan, walaupun dia bukan Syria, walaupun dia bukan Mesir dia mengaji, tetapi ilmunya setiap hari kadang-kadang 3 kitab. Kadang-kadang dia baca 4 kitab satu hari. Tuan-tuan boleh bayar tak? Sehari 4 kitab, setahun berapa kitab dia baca? Kadang-kadang yang mengaji di pondok lebih alim ilmunya daripada orang yang mengaji di luar negeri tapi tak mengajar orang. Sebab bila dia baca, dia akan rewind balik, dia tambah lagi. Dalam Islam dia tidak ada lekeh-melekeh. Siapa yang buat kerja untuk agama, sokong. Siapa yang buat kerja untuk Islam, bantu. Jangan tanya dia luar negeri kah? Dia Mesir kah? Dia kah? Sebelum kita tanya macam itu, kita tanya diri kita dulu. Aku yang balik daripada Mesir, aku tak mengajar orang. Dia yang duduk sekolah pondok, sekolah atap saja boleh mengajar orang. Malulah aku. Sepatutnya jadi begitu, bukan mempertikai orang, bukan menghentam orang. Kadang-kadang saya katakan tadi, orang yang mengajar tempatan, dia belajar di tempat-tempatan, dia tak pergi luar negeri pun, tapi amalan dia banyak, pengajian dia banyak, pengajaran dia banyak, ilmu yang dia ada sebenarnya lebih tinggi daripada orang yang mengaji tinggi-tinggi tetapi tidak diamalkan ilmunya. Satu lagi jalan ilmu berkurang ialah berkurangan makbul ilmu syarak. Itu belajarnya kepada orang Islam kerana masing-masing berebut-rebut menuntut ilmu yang bukan syarak. Ilmu agama dulu-dulu boleh dipilih dengan lukisan. Dulu-dulu lah. Nak lukisan ke nak ambil agama? Ramailah pilih lukisan masa SPM. Sampai boleh pilih nak agama ke nak lukisan. Tu zaman 70-an 80-an. Dia kata di zaman akhir ini orang tidak lagi berminat tentang ilmu agama. Tu tengok tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 80-an. Yang masuk sekolah agama ni apa? Budak-budak jahat. Yang dah tak lulus penilaian darjah 5 tu. Mak pak kata bodoh anak kita ni, masuk sekolah agama lah bang. Tempat penempatan budak-budak bodoh. Curi ayam, curi telur, mengendak makcik mandi. Mak pak tak lawak nak bela dah, jahat. Hantar sekolah agama lah bang. Sekolah agama ni tempat menghantar budak-budak bermasalah. Dulu-dulu punya faham.
Tetapi sekolah agama ni baik-baik, ustaz dia baik-baik, ustaz ambil juga. Yang hak jahat-jahat inilah sekarang ni jadi imam. Yang jahat-jahat inilah sekarang yang jadi bila-bila di kampung-kampung, yang mengajar-ngajar guru Quran. Nampak tak tuan-tuan? Allah Ta'ala jadikan manusia hak buah yang nakal masa kecil-kecil, bila mengaji agama, dia sekarang lah duk baca tahlil, dia sekarang lah duk baca talqin, doa selamat kenduri kendara. Sebab tu agama jangan main-main. Bayangkan budak yang tak pandai pun bila masuk sekolah agama dia jadi pandai. Bayangkan kalau orang yang pandai-pandai masuk sekolah agama, jadi apa? Lagilah hebat 2-3 kali ganda daripada orang yang tak pandai. Baru sekarang kita nampak kecenderungan masyarakat kita untuk minat pada agama. Anak-anak profesional dihantarnya ke tahfiz. Anak-anak orang yang terpelajar tidak masuk sekolah aliran biasa, semua masuk hafal Quran, sekolah agama. Baru ada kecenderungan ke arah itu. Seperti menuntut ilmu undang-undang Napoleon, ataupun menuntut ilmu doktor, atau ilmu engineer, atau ilmu bersegak-segak dan bersuka-suka dan bersedap-sedap. Fannul jamilah warrafahah. Yang orang duk belajar sekarang apa ni? Ilmu bersegak-segak, ilmu andaman, kursus-kursus andaman, nak jadi pengandam-pengandam, yang tu orang minat. Ataupun ilmu masak-memasak, yang tu orang suka. Ataupun ilmu bersuka-suka, pergi masuk akademi fantasia, yang tu orang minat. Lebih minat daripada agama. Bahkan setengah daripadanya orang yang menuntut ilmu syarak telah berlaku tidak percayakan setengah daripada yang ada dalam hadis dan perkataan ulama. Lebih malang lagi, yang mengaji agama pula tak percaya kepada hadis, tak percaya kepada undang-undang Islam, tak percaya kepada perkataan ulama, tak percaya kepada pertunjukan wali-wali. Hanya mana yang munasabah dengan akal mereka, mereka percaya. Dan apa yang berbetulan dengan perikiran mereka, itulah yang mereka pegang. Mana yang tidak munasabah dengan akal dan tidak berbetulan dengan pikiran mereka daripada Al-Quran atau hadis sekalipun, maka sekalian itu tidakkah jalan ilmu syarak hilang belaka? Dia kata kalau ilmu tu tak berkenan dengan pemikiran mereka, kadang-kadang orang agama yang memutablikkan hukum ataupun ilmu agama itu. Banyak tuan-tuan yang mempertikaikan soal muka nakir dalam kubur, orang agama. Orang yang kata bahawa kalau darurat melacur ni boleh, orang agama. Kalau dah darurat tak apa, melacur pun tak apa, darurat, kata dia. Jadi orang di bawah ni keliru. Nak bantah, dia pun doktor, kamu siapa? Ni nampak ni tuan-tuan, dalam masyarakat kita ada orang agama yang cakap macam itu, yang pi boleh macam ni, yang benda haram pun boleh pi kata boleh, yang benda tak boleh pun boleh pi kata boleh. Maka ini yang dikatakan hilangnya ilmu itu. Maka apakala mati orang alim yang besar dengan tiada diturunkan segala ilmunya kepada muridnya, tentulah ilmu-ilmu itu dibawa berkubur dengan dia. Demikianlah jalan ilmu terangkat. 2 minggu lepas orang hantar pada saya 3 beg besar-besar begnya, peninggalan daripada arwah tok guru dia. Arwah tok dia yang menjadi tok guru. Ustaz, kalau ustaz boleh baca, ustaz mengajar lah orang. Kalau agak-agak ustaz pun tak nak baca dah, ustaz tak boleh baca, ustaz bakarlah ustaz. Saya membuka satu-satu dengan habuk, dengan dah relai, dengan dia makan bubuk. Kita nak baca ni pun udah tutup mulut, habuknya masuk, tutup hidung. Nak baca macam mana kita? Tak boleh baca. Saya kata minta maaf lah abang, pergi cari ustaz lain, saya tak mampu ni. Satu tulisan dia tak jelas, satu lagi habuk banyak. Itulah ustaz, siapa dah 5 ustaz saya bawa ustaz, semua tak mau ambil. Itu yang saya kata tadi, boleh bakar dah ustaz. Saya kata kalau Quran pun yang buruk boleh bakar, pergi peranyuk sungai, takkan kitab tak boleh. Daripada duk makan anak, duk rosak dia, takkan tak ada orang boleh baca. Kitab lama tuan-tuan, siapa nak baca? Bumi ni aja bom, kan? Bumi ni aja bom, tuan-tuan nak baca apa? Kitab yang kita baca tu, Hidayatul Mutafakirin tu pun kita tak, berapa ramai tak baca. Saya ada baca Hidayatul Mutafakirin, ustaz lain tak baca lah, susah nak faham. Ustaz Ta'luq, Tanjizi Qadim, Ta'luq, tuan-tuan kan faham Ta'luq. Orang tak mau lah, dia nak sekarang ni yang lebih canggih, yang lebih moden bahasa sekarang ni.
Baik, masalah 162. Terangkatnya ilmu, apa yang dikehendaki dalam sepotong hadis ini? Apa maksud ilmu yang terangkat ni Ustaz? Telah berkata ulama, ditanggungkan terangkatnya ilmu dan hilang di sini ialah ilmu syarak, iaitu ilmu zahir dan ilmu batin. Oh, ilmu batin ada tuan-tuan, ilmu batin. Jangan tuan-tuan faham ilmu batin ni tikam tak lut, tikam tak luka. Tu bukan ilmu batin, tu ilmu sesat. Nabi Muhammad pun luka, Nabi Muhammad pun luka. Takkan kita tak luka? Tapi Ustaz hantuah tak luka kan? Pasal dia ada kereta mengsari. Tu bohong. Dia percaya pasal apa? Nabi-Nabi pun mati kena gergaji. Nabi Zakaria mati kena gergaji. Nabi Muhammad patah gigi, kena tumbuk pun Nabi kena buat, kena pijak pun Nabi kena. Betih Nabi luka pun Nabi kena tikam dengan panah pun pernah. Kalau Nabi yang suci, yang mulia pun luka, takkan hantuah tak luka? Hantuah lebih daripada Nabi. Nabi Muhammad tidak pernah ada satu waktu, dua tempat. Mana ada kan? Bila duduk di Madinah, Madinah lah. Orang Mekah tak nampak. Bila duduk di Mekah, Mekah lah. Madinah tak nampak Nabi. Tiba-tiba sekarang kita mengaji dengan satu ustaz. Dia kata dia di Mekah pun ada, di Kemensah pun ada. Kan pelik bunyi tu. Terror benar ke dia? Tuan, ustaz di mana ustaz? Saya baru balik pada Mekah. Penerbangan terakhir ke ustaz? Tak ada. Saya tak naik mas. Itu macam mana ustaz pergi ke Mekah sekejap? Benar, baru pagi tadi saya ada ustaz kat sini. Macam mana? Gila ustaz tu tuan. Kita satu, dia tu gila, kita pula kena tipu. Mana boleh wali mengatasi Allah? Mana boleh wali mengatasi Nabi? Tolong faham. Sebab ada orang yang taksub kepada wali lebih daripada dia faham Nabi. Dia kata, tok guru saya ustaz, sekejap semayang Masjid Haram, sekejap semayang Masjid Ulu Kelang. Oh, hebatlah. Nabi Muhammad pun naik unta daripada Mekah ke Madinah. Macam mana tok guru kamu boleh terbang? Sebab itu Imam Ghazali sebut, jangan cepat percaya orang yang jalan di atas air. Kadang-kadang yang berjalan atas air itu jin, bantuan daripada jin. Nabi Muhammad pun basah tuan-tuan. Melainkan Nabi Musa, bila dia dibuka, itu pun kerana mukjizat. Kita tak sampai tahap Nabi. Kita sekarang nak mengaji, tapi salah kadang kita salah mengaji. Orang kadang-kadang minat pada ustaz, tapi salah pilih ustaz. Pilih ustaz yang menyesatkan. Menyesatkan daripada segi akidah, menyesatkan daripada segi pengamalan. Sebab tu tuan-tuan pilih betul-betul. Saya ada satu tempat di Ipoh sana, satu ustaz daripada Indonesia. Minta maaf lah kalau ada tentang Indonesia sini. Dia tak bagi mengaji di masjid surau. Dia kata itu kulit. Mengaji dengan dia isi. Itu di masjid semua adalah kulit. Dengan dia baru isi. Dia kata, tuan-tuan, Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir, ada lagi Nabi yang baru. Di mana? Indonesia. Jadi orang kita ni ikut 25 orang pakai dia ikut angguk. Adanya Nabi baru. Ni merapu tuan-tuan. Sampai tahap macam itu sendiri. Nak jadi apa ni tuan-tuan? Jangan duk taksub kat babi buta, jangan duk percaya yang bukan-bukan. Dalam Islam dia ada karamah, kemuliaan. Kita sebut keramat, karamah. Tetapi keramat seorang wali, karamah seorang wali tidak boleh melepasi mukjizat nabi-nabi dan rasul-rasul. Yang tu kena faham. Kalau ada orang kata tok guru saya boleh terbang sana, Nabi Muhammad tak terbang pun tuan-tuan. Kena faham tu. Ada orang kata tak payah belajar, kamu hanya belajar dalam mimpi. Yang belajar dalam mimpi, nabi-nabi je dapat wahyu melalui mimpi. Tetapi kita ni tuan-tuan, bila belajar mesti ada berguru, mesti ada kitab, mesti ada dalil, mesti ada benda yang dia mengadap. Kalaulah senang dengan mimpi tuan-tuan, setan pun boleh menyamar dalam tidur, dan dia bagi ilmu mimpi yang menyesatkan dalam tidur kita. Sebab itu dia mesti kenal guru tu apa, tuntut ilmu. Nama pun talabul ilm.
Nabi sebut talabul ilm, tuntut ilmu. Tuntut ilmu tu apa? Mesti ada kitabnya, mesti ada pennya, mesti ada bukunya, mesti ada gurunya. Guru tu pula boleh dikenali. Boleh kita tanya soal dia, boleh kita bincang dengan dia. Kita tengok dia mursyid ataupun tidak. Kalau dia kata tak apa, nanti malam you tidur, you akan dapat ilmu. Belajar daripada tidur. Mana mahu tuan-tuan?